Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku, Dr. Zul. So, hari ini aku akan membincangkan sikit tentang perkara yang aku dah sentuh sikit dalam video aku sebelum ni, iaitu pasal bateri untuk Lowrance Hook 5 ni. Sekarang ni pun musim hujan, jadi aku tak boleh nak buat video pasal mancing duduk kat rumah je. Dah banyak hari hujan, so tak boleh keluar. So kami keluar ni untuk buat video ni lah, selengkapkan video. Hari tu mungkin dah 2 bulan lebih aku bercakap pasal Lowrance Hook 5. And then bateri pasal dia aku tak sentuh dalam. Okay, tak sentuh dalam detail. So kali ni aku akan buat bercakap sikit pasal bateri yang kita boleh gunakan untuk Lowrance Hook 5 ni. Okay. So Lowrance Hook 5 ni kalau tengok dia punya spek, bateri yang dia boleh pakai adalah diberi dalam 10 hingga 17 volt. Okay, dinyatakan spek dia 10 hingga 17 volt. So jadi bateri ni of course lah tidak dibekalkan kepada kita. So kepada siapa yang guna ni, dia kena cari sendiri bateri, sistem berapa volt boleh pakai, charger dia macam mana dan sebagainya. So apa yang kita boleh pakai, okay, untuk suitkan dengan ini. So Lowrance ingat, dia boleh pakai bateri dalam voltage 10 hingga 17 volt. Okay, 10 hingga 17 volt. Okay. So kita pergi letak tepi Lowrance. Okay. So kebanyakan yang aku tengok bila review pasal Lowrance, ramai yang guna Lowrance ataupun fish finder yang lain, kebanyakan di Malaysia kita akan gunakan bateri jenis yang lebih kurang macam ni. Okey, lead acid battery. Lead acid battery jenis ni. Lead acid battery, kalau tengok lead acid battery, ini adalah standard yang ramai orang guna. Lead acid battery macam ni adalah 12 volt 8 ampere hour. Ini adalah 12 volt 8 ampere hour. Aku ada tanda berapa harga, RM50 bila aku beli bulan 4 tahun lepas. Okey. So 12 volt 8 ampere hour, ini adalah standard yang kita ada. Okey, so kita kena ingat tadi Lowrance dia pakai 10 hingga 17 volt. Okey. So Lowrance tadi dia pakai 10 hingga 17 volt, 10 hingga 17 volt. Bateri ni akan bagi 12 volt. Boleh pakai ke tak bateri 12 volt macam ni? Of course boleh pakai, dan ramai yang dah pakai. Tapi bagi aku ia adalah tak optimum. Dia akan membazir sebab kita sebenarnya tak menggunakan sepenuhnya bateri yang ada. Bateri ni dah masih lagi separuh penuh, tapi kita kena charge sebab dia dah di luar range yang Lowrance boleh support. Okay, so hari ini juga aku nak membincangkan, selain daripada jenis-jenis bateri yang kemungkinan kita boleh pakai, kita juga boleh buat sendiri bateri supaya lebih optimum. Okay, so yang pertama adalah yang ni lah. Boleh pakai tapi tak optimum. So yang ni harga dia lebih kurang RM50 dan dia hanya boleh bagi 8.2 ampere hour, 12 volt. 12 volt 8.2 ampere hour, dan bateri ni agak berat. Tengok ada penimbang. Tengok situ dia 2 kilo lebih. Okay, so 2 kilo lebih untuk satu pack bateri, dan saiz dia agak besar lah. Okay, dia makan saiz. Okay, saiz dia agak besar dan dia berat. Okay, dan charging system dia aku tak ada dengan aku hari ni, tapi aku akan letakkan gambar kemudian. Charging system kita boleh beli charger dia dekat Lazada, Shopee pun banyak. Okay, so terus plug in ke sini and then pergi kepada rumah punya plug, terus akan boleh charge. Charger system ni mungkin dalam RM50-70 juga, lebih kurang gitulah charger system untuk bateri ni. Okay, ini yang pertama, pilihan yang pertama, yang mana ramai orang guna tapi bagi aku tidak optimum sebab dia bukan dalam range tapi kecil, tapi dia berat dan saiz dia besar. So yang ni tidaklah terlalu optimum. Boleh guna, bukan tak boleh guna. Okay. Sebelum aku pergi kepada bateri-bateri lain, kita ceritalah sikit ni kenapa aku cakap tadi dia boleh guna tapi tak optimum. Okay, so mungkin aku boleh draw kat sini. Okay, boleh guna tapi tak optimum. Kebanyakan bateri, aku draw sikit lebih kurang. Okay, voltage dengan time. Kebanyakan bateri dia punya graf voltage time dia lebih kurang gini lah. Okay, kalau bateri ni
Okey, bateri ni adalah 12 volt, bermaksud 12 kat sini. Kat sini dan kat sini. Okey, 12. Sekejap 3. Pukul 8. Okey. Lebih kurang gini. Okey, kebanyakan graf untuk voltage bateri gini, bermaksud dia full, dia kata 12 volt, maksudnya kita full charge 12 volt. Bila kita guna kejap dia akan terus turun sampai satu level. Level ni kalau kebanyakan ni akan jadi dalam 11 lebih voltage dia. Yang mana bahagian ni lah dia akan kekal lama. Okey, kekal lama, and then dia dah sampai dalam 8 volt kat sini, dia akan terus zap, dia terus habis. Okey, so daripada 8 kepada habis kat sini, kebanyakannya daripada range ni, dalam range ni biasanya adalah 20%. 20% berarti sebabnya bila kita tengok bateri, dalam bateri telefon kita, bila ada 20% tapi tiba-tiba terus hilang. Sebabnya ni, sebab dia terus jump ni, jump ke tepi ni, ke bawah ni. Dia jump ke bawah. Okey, so kenapa aku cakap dia ni tak optimum? Sebab dia 12 hingga 18. Ingat balik Roland tadi dia nak 10 hingga 17. Bermaksud 10 dia kat sini. Okey, ini 10, 17 ke atas. Okey, 10 hingga 17. 17 dia kat atas, 10 dia kat sini. Bawah sikit pada 11. Maksudnya, gambarnya penting turun bawah lagi lah. Turun bawah kita sikit lagi. Okey, bermaksud kita daripada 11 turun kepada 10. Bawah pada 10, lorang dah tak boleh support. Lorang dah habis, dah tak boleh support. Tapi bateri kita masih ada lagi. Antara 10 hingga 8. 10 hingga 8 kita masih lagi ada bateri. Bateri kita sebenarnya tak habis dipakai, kita dah kena cas baru. Dan banyak lagi range daripada 12 nak ke 17 ni, kita ada banyak lagi range yang kita boleh naikkan dia supaya kita boleh guna lagi lama. Okey, supaya kenapa? Supaya bahagian ni kita nak bateri kita design supaya bahagian ni duduk dekat dengan bahagian atas supaya dia boleh kekal lama kat sini. Ni dah turun bawah. Okey, turun bawah jadi dia cepat habis. Jadi dia tak optimum, cepat habis. Kita guna bateri sebelum, kita kena charge bateri sebelum dia betul-betul habis. Okey. So masalahnya, bateri jenis ni yang ada dekat pasaran 12 volt ataupun 24 volt. Kalau 12 volt, of course macam yang aku cerita tadi lah, boleh pakai, tak optimum. Okey, masih boleh dioptimumkan. Boleh pakai tak optimum, tapi kalau kita nak ambil yang atas sikit, dia dah 24 volt. Lorans boleh support sampai 17. Bermaksud kalau kita pakai 12 volt, lorans kita akan rosak. So kita tak boleh guna yang 24, kita terpaksa juga guna yang 12 volt tersebut. Okey, so boleh pakailah yang ni. So boleh pakai. Okey. So option yang kedua. Option yang kedua adalah menggunakan ready stock daripada pasaran juga. Kita akan ada jenis ni. Okey, lithium ion battery, pouch cell battery. Yang ini biasanya ditulis 11 point something. Sebenarnya dia juga adalah 12 volt. 11 point something tu dia adalah yang ni lah. Dia tu ditulis 11 point lebih tu sebab dia ni nominal 11 volt. Dia sebenarnya 12. Okey, sama juga dengan fungsi yang ni. Tapi dia ni jenis lithium ion. Kelebihan dia adalah jauh lagi ringan. Tengok yang ni 12 volt, yang ni pun 12 volt. Cumanya yang ni 8. Cumanya yang ni kecil lah. Yang ini 2 ampere hour. Okey, 2 ampere hour. Yang ini 8 ampere hour. So bermaksud 4 kali ganda lagi kecil lah berbanding dengan yang ni. Dia punya capacity. Tapi voltage dia tetap sama. Kelemahan dia juga yang lain adalah harga dia. Harga dia kalau tak silap kali yang ni 50, yang ni 100 kot. Maksudnya yang dekat dengan 100 jugalah model ni. So dia agak mahal dan kapasiti dia setakat ni kecil. So sebab tu kita tengok tak ada orang yang pakai lagi ni. Sebenarnya dia boleh pakai tapi tak ada orang pakai disebabkan itulah kapasiti dia adalah walaupun dia 12 volt dia 1/8. Dia kebanyakan pergi 1/8 ataupun 2 point something dia. Dia takkan pergi tinggi macam ni. Okey, tapi dia jauh lagi ringan lah bandingan ni. So tak ramai orang pakai ni. Yang ini pun senang. Untuk charge, kita ada charger system yang ni. Terus plug in je ke ni and then pergi kepada kita punya dinding. Terus dapat. So dua option pertama, yang ini dan yang ini. Lithium lead acid dengan lithium ion ni. Ini yang dah ready dekat pasaran. Okey. Okey.
So jadi option yang ketiga dan juga option yang aku nak recommend pada hari ini adalah menggunakan lithium ion battery jenis yang gini. Okey, lithium ion battery jenis 18 kita panggil, yang ini lithium 18650. 18650 jenis ni. Okey, dipanggil 18650 sebab saiz dia lah 18, 65 dan sebagainya. Okey, 18 dan 65 dia saiz lebar ni 18 mm, 650 mm. Okey, dan itulah sebab saiz dia 18650. Okey, so ini ada daripada kategori lithium ion battery, sama dengan yang ni lithium ion, cuma yang ni lithium ion pouch type, itu dalam bentuk petak lah. So yang ini cylindrical type. Okey, so cylindrical type kebanyakan satu saiz ni kita akan dapat macam ni, tulis 37 volt 12,000 mah. Ramai orang panggil mah lah, sebenarnya milliampere hour. So 12,000 maksudnya 1.2 ampere hour. Okey, so 37 volt sebenarnya dia adalah 4 volt. Penuh dia 4 volt, 37 volt adalah nominal voltage. Okey, so penuh dia 4 volt. 4 volt ditulis tu 37 yang nominal, sama macam konsep ni lah. 12, penuh dia 12, nominal dia 11. Yang ni ditulis 37 yang bahagian ni. Yang banyak besar ni bahagian 3.7. Okey, so macam mana kita nak gunakan bateri ni untuk jadikan ini? Okey, so sebenarnya kita boleh compose sendiri menggunakan bateri jenis ni. Kita boleh compose sendiri daripada yang ini 4 volt sebiji, kita boleh jadikan dia 12 volt, kita boleh jadikan macam yang loras kita nak 17 volt, kita boleh pergi kepada 17 volt. Okey, kita boleh compose sendiri. Okey, so kita kena gunakan konsep sambungan, yang mana kita sambung siri dan juga selari, kita boleh capai voltage yang sesuai dengan current yang sesuai. Okey, sebelum kita pergi, mungkin aku perlu cerita sikit je lah apa yang aku tahu berkaitan dengan voltage dan juga current. Okey, so voltage bagi aku, voltage ni adalah senang nak cerita entiti yang mana membolehkan komponen kita berfungsi. Kalau komponen kita tulis ditulis spek dia adalah 12 volt. Kalau kita ada bateri yang jauh daripada 12 volt, sistem kita tak akan berfungsi. Jadi untuk membolehkan sistem berfungsi, kita tengok dalam sistem kita, contohnya ni Loras nak 10-17, so kita mesti dalam range 10-17. Kalau kita lebih pada 17, sistem kita akan rosak. Bawah 10, dia tak akan berfungsi. So itu adalah syarat minimum untuk membolehkan sistem kita berfungsi, sistem elektrik kita berfungsi. Dan ampere, dia tulis yang tadi ada milliampere hour kan. Tengok yang tadi ni 1800 milliampere hour ataupun 1.8 8.2 ampere hour capacity. 8.2 ampere hour adalah dipanggil sebagai capacity. Capacity ni kalau kita nak senang faham, dia lebih kepada, contohnya kita contohkan dia adalah minyak dalam tangki kereta. Okey, so kalau aku boleh tukis, aku suka andaikan benda ni macam ni sebenarnya. Okey, so kita ada tangki yang gini. Kecil kat atas, besar kat tengah, kecil kat bawah. Okey, so gini. Kalau 12 volt tadi, sini adalah 12. Sini adalah, tadi kita kira 11. Sini adalah 8. Okey, so ikut graf tadi kita tengok. Daripada 12 volt, kalau kita guna sikit, kita guna je sikit, dia akan terus drop sebab yang bahagian sikit. Dan bila kita sampai bahagian tengah, kita guna juga tapi dia akan lambat habis sebab dia besar kat tengah ni. Dia besar. Dan sampai dia 20% nak habis, dekat dengan 8 dia tiba-tiba terus habis sebab dia memang kecil kat bawah ni. Ini andaian. Okey, ini lebih kurang gambaran yang aku selalu gunakan untuk menggambarkan kenapa bateri, graf dia lebih kurang dapat gini. Okey, kalau kita nak bandingkan graf ni gini, inilah perbandingannya kalau kita ada tangki minyak. Tangki minyak. Okey. So, ampere hour tu pula bergantung kepada laju tak laju habis, bergantung kepada berapa ampere kita ada. Okey. Kalau bateri, katakan bateri yang ini 8.2 ampere hour. Kalau 8.2 ampere hour, kalau kita gunakan 8.2 ampere, maksudnya sama kan? 8.2 ampere hour. Kita gunakan 8.2 ampere, maksudnya bateri ini akan habis dalam masa sejam. Kalau kita ada 8.2 ampere hour, kita gunakan current 8816, 16.4. Dua kali ganda. 16.4 ampere, setengah jam dia akan habis. Kalau kita gunakan 4.1 ampere, 2 jam baru dia akan habis. Itu adalah gambaran penggunaan.
Okey. So gambaran kat sini adalah, ini adalah benda yang kalau aku besarkan bawah ni, okey, masalah lagi ni lah. Aku ada ni ada bateri aku. Kat sini aku punya lubang paip. Air keluar. Kalau lubang paip ni besar, cepat habis. Kalau lubang paip ni kecil, lambatlah dia habis. Dan lubang paip ni mungkin kat sini, mungkin kat bawah ni. Bergantung. Tadi yang lorans tadi, itu aku cakap lorans tadi dia tak optimal sebab dia nak pakai 10. Dia lubang paip dia kat sini. Ini adalah 10. Lubang paip dia kat sini, ambil. So dia akan ambil daripada atas, turun bawah sampai 10, sub dia habis. Dia tak boleh pergi walaupun dalam takungan kita masih ada bateri. Tapi lorans dah tak boleh nak support. Okey. So lubang paip ni kalau dia besar, cepatlah habis. Kalau dia kecil, maknanya kecil sikitlah habis. Itu besar kecil itu adalah aku punya gambaran terhadap berapa ampere hour kita pakai. Berapa ampere hour kita pakai. So sebenarnya kita nak design sekarang ni bateri supaya kita punya paip ni duduk kat sini. Paip duduk bawah ni. Okey, supaya kita punya paip duduk bawah ni, dan kita boleh gunakan semua bateri yang ada tanpa membazir. Itu gambaran kita nak design sekarang. Okey. So, bateri sebiji 4 volt. Kalau kita nak dapatkan 12 volt, kita boleh sambungkan secara siri. Kita tengok dalam lampu lama yang mak ayah atau nenek kita dulu pakai, dalam tu kita buka dia gini kan. Dia sambung ekor kepala, ekor kepala. Gini. Sambungan gini kita akan dapat 12 volt kalau kita sambung gini. Maksudnya bateri positif, negatif, positif, positif. So aku sambung gini. Okey. Sambung ekor kepala ni sambung kepada ekor yang ni. Yang ni sambung ke sini. Kalau sini ada sebiji ni 4 volt. 4, sambung gini akan dapat 12 volt. Okey. So sambungan gini akan dapat 12 volt. Bermaksud yang ini tadi aku nak, yang ini 14, aku nak 12 volt. So aku sambung gini lah. Sambung sambung gini dapat 12 volt. Okey, sambung gini dapat 12 volt. Dan yang ini pula 12 volt 1.2 ampere hour saja. Yang ini ada 8. So macam mana aku nak dapatkan 8 yang ni? Sambung macam ni. Yang ini sambungan selari, sambungan siri. So untuk dapatkan naikkan dia punya ampere hour, kita kena tambah sambungan secara selari. Okey. So bermaksud yang ini bentuk yang sama ni, ujung. Bentuk yang sama ni aku akan gandakan. Kali lagi. Tambah. Okey. Kalau aku sambung begini pula, maksudnya aku sambung hujung ni, ekor dengan ekor semua, kepala dengan kepala semua. Yang ini dia voltage tak akan naik, tapi yang naik adalah ampere hour. Kalau yang ni aku dapat, kalau sambung ke sini dapat 12 volt, sambung ke sini, kalau satu ni 1.2 tadi tulis 1.2 kali 3. Kalau aku sambung gini, aku dapat 3.6 ampere hour. Instead of satu ni 1.2, so aku sambung gini aku dapat 3.6 ampere hour. So seterusnya macam itulah. Kalau aku nak besarkan lagi, aku akan sambung lagi. Kalau nak besarkan voltage, sambung lagi ke sini. Nak besarkan kapasiti ampere hour, sambung ke bahagian bawah. Okey. So, apa yang kita nak design adalah, sebab lorans dia boleh pergi kepada 10, 17 tadi. So, kalau aku ada 3 biji baru 12. Kalau kamu 4 biji, 4 kali 3 dia akan jadi 12. Okey. So, aku akan sambungkan ni 4 biji. 4 biji, graf aku akan jadi 4 kali 4. Dia satu volt, satu bateri 4. So 4 kali 4.1 lah dia sebenarnya. Okey. Aku dapat 16. And then sini 3.7 kali 4 dapat 14. 2.8 kali 4 dapat 11. Okey. So kalau aku sambungkannya ini 4 biji, aku akan dapat ni. Dia akan start dengan 16 point something, 16 volt, yang mana lorans maksimum dia 17. So dalam range boleh pakai. Kalau 24 tak boleh pakai, 16 boleh pakai. Sekarang ni bahagian paling besar aku 14 volt. So 14 volt banyak kita boleh pakai. Dan bila dia habis, bila bateri ni betul-betul habis 11 volt, lorans masih lagi boleh support. So maksudnya kita boleh gunakan bateri ni sampai betul-betul habis.
Okey, tanpa membazir bateri dan kita boleh pakai sampai habis. Apa efek dia? Kalau 12 ni, walaupun kita gunakan kapasiti sama 8.2, yang ini belum habis, maksudnya dia masa kita guna lagi pendek. So bila kita buat design yang gini, masa kita gunakan dia akan jauh lagi panjang. Sebab kita sebenarnya kita target supaya masa penggunaan dekat sini yang kita banyak. Guna kat sini. Kita kena ingat, bahagian ni 16 volt ni kejap je. Dia akan terus turun, drop laju. Bahagian ni yang, so kita kena target bahagian ni kita kena banyak. So sekarang ni design yang optimum bagi aku untuk case ni, kita boleh gunakan 4 biji bateri semacam ni untuk dapatkan 16 volt. Okey, 4 biji 16 volt. So dalam teori, secara teori kita memang nak sambung gini. Okey, tapi kita tak semestinya sambung gini-gini betul. Maksudnya dalam kita punya design kita mungkin boleh letak gini. Tapi sambungan dia of course kalau aku letak gini, mana gambar, instead of aku ambil sambung gini. Okey, so maksudnya bila aku cakap sambung gini, maksudnya inilah, ni sambung sini, ni sambung sini kan. Hujung ni sambung ke hujung, hujung ke hujung. So aku boleh juga sebenarnya susun dia bentuk ni. 1 2 3. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Aku boleh buat gini. Dengan syarat aku sambung ini negatif, naik positif. Yang ini aku akan terus sambung ke bawah ni. Ini sambung ke sini. Yang ini sambung ke sini. Okey, bila aku sambung sini, maksudnya ini aku punya negatif, ini aku punya positif. Samalah seperti dengan yang ini bahagian atas ni. Samalah dengan yang ni. Dua ni sama. Sambungan dia, kedudukan dia berbeza, konsep dia sama, kita sambung gitu. So itu adalah secara teori. Secara praktikal yang macam mana? Aku dah buat satu contoh sambungan. Okey, so ini. Ini adalah, ini daripada sambungan ni lah, bentuk ni. Tunjuk bentuk ni. Bawah ni negatif, okey. Negatif exactly benda gini. So aku punya maksud ni negatif, positif, sambung ke sini, turun bawah, sambung ni ke sini, naik balik atas. So ini aku punya keluar negatif, ini aku sebenarnya keluar positif. So sambungan ni aku dah buat yang gini, aku akan dapatkan 12 volt. Kalau aku 16 saja aku akan sambung lagi. Satu lagi aku dapat 16 volt. Okey, itu 16 volt. And then aku nak besarkan kapasiti. Kalau aku satu ni je, aku ada dia 3 ampere hour. 3 ampere hour sebiji. So kalau aku buat gini je, aku akan dapat 3 ampere hour 12 volt. Jadi aku nak besarkan ampere hour supaya aku punya tabung tadi, kalau kau ingat tabung ni dia besar. Okey, supaya tabung ni besar, aku kena gandakan dia secara selari. Yang ni. Macam mana aku buat? Maksudnya kita kena sambung positif pada positif, negatif pada negatif. So aku susun lah. Yang ini aku dah susun. Mana negatif aku tadi? Bawah ni. So ini negatif. So aku buat semua belah sini negatif, negatif, negatif. Aku sambung dia terus ke sini. Okey, yang positif sambung dia terus. Yang sini negatif sambung dia terus. So aku gandakan sebenarnya. Bila aku buat gini, yang ni aku akan dapat 12 volt dan juga 3 kali 3 9 ampere hour. Okey, 12 volt 9 ampere hour. So jadi bila nak 16 volt, of course sambung je satu lagi ke sini, dapat 16 volt. Berapa ampere hour kita nak? Suka hati kita lah. Okey, kau bandingkan bateri ni, ini 12 volt 369 ampere hour. 12 volt 9 ampere hour. 12 volt 8 ampere hour. Kau tengok mana lagi besar? Okey, saiz, perbandingan saiz 12 sama-sama 12 volt, sama-sama yang ni 8, yang ni 9 ampere hour. Yang ni jauh lagi besar bandingkan yang ni. Dan kalau yang ni 2.2 kilo, yang ini adalah, yang ini hanyalah 400 gram. 5 kali 4 20, 6 kali 4 24. 6 kali ganda lagi ringan berbanding yang biasa dipakai di pasaran. Directly boleh dapat di pasaran. Sebab itulah aku suka gunakan bateri jenis ni. Kita boleh kompos sendiri berapa saiz kita nak. Kita boleh jimat ruang, boleh jimat berat. Okey, boleh save berat. Okey. So itu aku dah buat, contoh yang aku dah buat beberapa. Mesti korang kita fikir macam mana kita nak charge. Yang ini ada sistem charger dia. Yang ini pun kita boleh buat charger dengan senang. Contoh yang aku dah buat, sistem lama lah. Aku dah buat yang ni. Aku masukkan dalam, ini aku masukkan dalam. Okey, yang ni of course dalamnya lagi banyak lah bandingkan yang ni. Okey, so yang ini charger dia aku just ambil kepala ni, sambungkan kepada charger. Yang ni charger. Charger kita boleh dapatkan banyak di pasaran. Model ni AC/DC adapter.
12 volt. Kalau kamu design 12 volt, cari yang 12 volt. Kalau design yang 16 volt, cari yang 16 volt. Okey, ada di pasaran. Okey, dalam RM30, RM40 je. Okey, so plug in kepada charger kita, and then terus yang ni masuk ke sini. Dan terus charge penuh. And then depend pada ni lah, pada jenis charger. Kalau yang besar ampere hour dia, ampere dia lagi cepat penuh. Kalau yang kecil, dia akan lagi lambat penuh lah. Okey, so macam ini aku ada 1.6 ampere hour, lebih dekat dengan 2 ampere hour. So bandingkan dengan aku punya ni, cepat penuh lah ni. 2 ampere hour dalam 3 jam, 2 jam lebih penuh. Okey, bergantung kepada saiz ni pula, jenis ni. Okey, so jenis ni, saiz ni. So yang ini, then model ni, yang ni kita tak tahu. Kita kena gunakan alat untuk charge berapa kapasiti dan sebagainya. Yang ini kita dah letak, kita boleh letak terus. Contohnya sini aku letak terus berapa voltage. Dia terus ada switch, aku tak switch, and then aku ada voltage display supaya aku tahu sekarang dia ada berapa. Contohnya sekarang dia 12 volt. Dia hampir penuh. Hampir penuh charge 12 volt. Kalau tak nak letak yang jenis gini, okey, kita boleh guna jenis lain. Macam telefon. Ini ada 3 bar daripada 4. Okey, so maksudnya berapa? 75% penuh. Hampir penuh. So charger senang. Okey. So yang ini dua ni aku dah guna, biasa guna untuk aku punya loras lah, hari tu guna memang. Yang ini satu ini pun dah boleh tahan sampai petang lah. Itu dalam video aku lepas kan. Satu boleh tahan sampai petang. Yang ini sebenarnya yang ini lagi besar pada yang ni sebab macam mana cakap setiap bateri ni dia ada saiz kapasiti yang berbeza. So kita kena tengoklah kapasiti berbeza, dia harga dia berlainan. Kalau lagi tinggi kapasiti lagi besar, lagi mahal lah bateri ni. Okey. So itu sebabnya kita cadangkan untuk loras ni kita boleh buat 16 volt. 16 volt tadi, 16 volt berapa ampere hour tak kisah. Menggunakan teknik ini, bateri ini kita pakai. Okey, gabung sendiri dan boleh terus kompos sendiri bateri kita. Tak perlu dapatkan yang ini di pasaran, iaitu terlalu berat. Okey, dan lalu berat makan saiz dan kita tak optimum. Yang ini lebih optimum. Kalau aku gunakan 16 volt, dia sangat optimum dalam range yang sangat sesuai. 12 volt ini of course 12 volt belum optimum. Aku just nak try pakai, of course boleh pakai. Dan aku tengah buat juga yang 16 volt, aku ada 16 volt untuk dipakai kepada sistem loras satu lah. Okay, so charge sistem dia pun senang. Kita ada yang tadi aku tunjuk tadi, masuk ke sini terus charge kepada dekat kita punya soket rumah lah. So sangat senang, boleh digunakan. And then ada orang macam kata yang ni mungkin untuk lagi keselamatan, ada kita juga boleh pakai kalau tak BMS, battery management system. Kalau tak nak pun gini pun dah boleh pakai. Ini aku dah buat setahun lebih, tak ada masalah. Okay, kita ada battery management system yang boleh diguna pakai untuk bila kita charge dia. Itu sebenarnya lebih kepada bateri yang kita ada banyak series. Supaya bila dia charge, dia tak ada yang ni lebih, yang ni kurang. Dia charge scatter. Okay, bateri tu di charge scatter, ada battery management system. Yang ni aku just tak pakai. Dalam ni dua ni aku ada battery management system, yang ni aku belum letak. Kalau tak nak letak pun tak apa. Sebab kita apa? Dia sebenarnya nak jaga fasa charge supaya tak terlebih charge. Bila pakai tak terlebih pakai. Itu je. Sebenarnya sistem ni pun dah okey. Dia ada 12 volt maksimum. Sebenarnya dia tak akan charge lebih pada 12. Memang dia dah jaga charge. Kita boleh charge dah tinggal. Bila kita pakai pula, loras sampai 10 volt dia dah berhenti stop. So kita tak akan pergi bawah pada tu lagi. So kita sebenarnya tak perlu pun menggunakan BMS. Nak guna boleh. Di dalam dua ni aku pakai. Aku ada BMS. Tapi aku nak cakap tak guna pun tak apa. Sebenarnya BMS dipakai. BMS macam mana tu je. Ini BMS. Takut ada yang tak nampak. BMS. Okay, boleh tengok dalam video sebenarnya nak sambung dia. BMS, Battery Management System. Untuk jaga charge discharge supaya tak overcharge, tak overdischarge. And then biasanya kalau penggunaan yang fluctuation, yang guna power, contohlah kereta lah, kita guna power naik turun, mungkin kita perlu pakai yang ni. Tapi kalau loras, dia constant je power dan kecil. So tak payah pakai, tak apalah. Okay, so itu adalah penerangan aku, tak tahulah ringkas ke panjang, apa yang aku boleh terangkan secara senang. Aku rasa bukan senang. Secara yang seringkas mungkin aku boleh terangkan berkaitan dengan bateri. Kita ada contoh yang biasa orang pakai kat Malaysia adalah yang ni. Dan kita ada dua option. Option lain adalah yang tadi. Yang ini tapi kecil. Sebab itu jarang ataupun tak ada orang pakai. Tapi sebenarnya boleh pakai. And then sistem terakhir lah yang aku cakap ni. Kita kompos sendiri sistem bateri kita. Sesuaikan dengan penggunaan. Iaitu kita nak 16. Loras nak 17. Kita boleh buat sampai 16. Kita boleh optimumkan satu bateri dengan saiz yang sama ni. Okay, saiz yang sama ni aku boleh buat 2 kali ganda kapasiti lagi besar pada ni. Dengan saiz yang sama, lagi ringan pada ni. Maksudnya kita lagi jimat. Kalau kita nak pergi satu trip, yang ni mungkin kita kena bawa 2-3. Yang kita boleh kompos sendiri, kita perlu bawa satu je. Supaya boleh kapasiti saiz yang sama.
Okay, so dia kelebihan dia ringan, kita boleh kompos sendiri, saiz pun lagi kecil. Itu kelebihan dia. Okay, so lebih fleksibel. Okay, harap membantu. Kalau rasa penerangan aku salah, boleh letak dekat komen. Sebab aku pun tengah belajar, aku baru belajar sikit. Aku try kongsikan apa yang aku faham, sebab orang cakap ilmu kalau kita ada sendiri, kalau kita boleh ajar benda lain, kita lagi boleh simpan ilmu dan kita lagi faham. Okay, so aku try untuk sampai ke mana lain dengan harapan kalau ada salah, korang bagi tahu aku balik, aku boleh improve pemahaman aku boleh betulkan balik. Okay? Ataupun kalau tak faham apa yang aku ceritakan tadi, boleh letak dalam komen. Aku akan try jelaskan dengan cara yang simple lah, supaya kita lebih faham, supaya berguna. Okay? Supaya kita boleh sama-sama menggunakan bateri-bateri ni. Supaya kita nampak kita sebenarnya ada beberapa choice, bukan hanya satu benda ni sahaja. Kebanyakan aku tengok semua orang pakai benda ini sahaja. Okay? So itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.